Pak Daud dan Raja Zamarul bersalaman dengan jemaah yang beransur-ansur meninggalkan banglo tua ini setelah selesai majlis bacaan Yasin. Tuan, saya pun nak minta diri dululah. InsyaAllah, besok kita jumpa ya. Maklum, Pak Daud. Baik, Pak Daud. Terima kasihlah sebab datang. Balas Raja Zamarul. Sama-sama, Tuan. Namun hasrat Pak Daud terbantut apabila Puan Ainina muncul dengan riak yang cemas. Dah kenapa ni Nina? Tanya Raja Zamarul. Bang, Zairi hilang bang. Dia tak ada dalam bilik. Beritahu Puan Ainina mengejutkan Raja Zamarul dan juga Pak Daud. Bila dia hilang tu? Tanya Pak Daud. Saya pun tak tahu. Tadi saya sibuk di dapur. Bila saya pergi jenguk dia dekat bilik tadi, saya tengok bilik dah kosong. Beritahu Puan Ainina. Raja Zamarul dan Pak Daud bergegas menuju ke bilik tidur Raja Zairi. Memang benar, Raja Zairi tidak ada di dalam bilik tidurnya. Ya Allah, mana dia dah pergi ni? Raja Zamarul mengeluh kebimbangan. Tenang tuan, tenang. Pujuk Pak Daud. Dia menjengah keluar tingkap. Entah kenapa dia bagai dapat menduga perkara ini akan berlaku. Pak Daud merenung tasik luas yang gelap di lindung malam yang pekat. Tuan, bot tuan ada lagi kan? Tanyanya. Ya Pak Daud, ada. Mari ikut saya. Ajak Pak Daud lalu terus keluar bilik menuruni tangga. Kita nak pergi mana ni? Tanya Raja Zamarul pantas mengikutnya di belakang. Saya rasa saya tahu dia di mana. Kat mana Tuan Zeri sekarang ni? Raja Zamarul tidak bertanya lagi. Dia meletakkan sepenuh kepercayaan kepada Pak Daud. Setengah jam kemudian, mereka meranduk malam di tasik itu dengan sebuah bot enjin sangkut. Mencari-cari Raja Zairi. Tidak seperti selalu, Raja Zamarul tidak mengemudi bot. Sebaliknya, tugas itu digalas oleh Pak Daud kerana hanya dia yang tahu di mana destinasi mahu dituju. Sebenarnya, Raja Zamarul tiba-tiba bersuara. Kenapa, Tuan? Tanya Pak Daud. Raja Zamarul tidak segera menjawab. Dia kelihatan keberatan. Sebenarnya, saya tahu cerita tentang punca kekayaan keluarga saya. Sebab ayah saya pernah ceritakan hal ini pada saya. Dan dia pun keras mengingatkan saya agar jangan dibawa keluarga kami pulang ke Batu Gajah. Raja Zamarul mengaku. Saya pun pernah juga bermimpi didatangi seorang gadis. Gadis tu kata, kalau saya nakkan kembali kekayaan keluarga Raja Tengah, saya ni kena korbankanlah Zairi. Beritahu Raja Zamarul. Pak Daud tidak berkata apa kerana dia sendiri tidak pasti apakah yang telah mendatangi Raja Zamarul itu. Pak Daud mematikan enjin bot sebaik tiba di tengah-tengah tasik. Raja Zamarul bersyukur malam ini langitnya cerah. Setidak-tidaknya suasana tidak terlalulah gelap dengan hanya bergantung pada lampu suluh dan lampu limpah yang dipasang di hadapan bot. Menggetarkan juga jiwa berada di tengah-tengah tasik dikelilingi hutan di malam hari. Raja Zamarul berharap Pak Daud tahu apa yang akan dilakukannya. Pak Daud, tegur Raja Zamarul mahu tahu apa tindakan selanjutnya. Namun Pak Daud tidak menjawab. Dia berdiri sambil mulutnya terkumat kamit membaca surah Al-A'raf sambil menabur bertih ke permukaan tasik sebelum dia mencecah tangannya ke air dan mengocak-ngocak keras air tasik itu. Tuan Zamarul, ingat dia, apa-apa yang berlaku, jangan panik. Tenang dan biar saya je yang uruskan. Pesan Pak Daud. Baiklah, baik. Balas Raja Zamarul tergagap. Amaran Pak Daud itu menggetarkannya. Tentu orang tua itu sudah meramalkan sesuatu yang besar akan berlaku. Pak Daud terus mengocak-ngocak dan menepuk-nepuk permukaan tasik. Namun 10 minit berlalu tanpa ada apa-apa yang berlaku. Pak Daud kepenatan dan berhenti mengocak air. Raja Zamarul resah, bimbang Pak Daud mengalah. Pak Daud, kenapa yang Pak Daud pilih tempat ni? Tanya Zamarul.
Dulu di tengah tasik ni selalu orang kampung nampak ahli keluarga Raja Tengah tabur berteh dan campakkan ayam hitam untuk dijamu kepada penunggu. Terang Pak Daud. Sekarang ni macam mana? Tanya Raja Zamarul sambil melihat keliling yang gelap gelita. Tiba-tiba bot teroling-oling. Terasa angin bertiup semakin lama semakin kencang. Tasik yang tadinya tenang kini berombak tiba-tiba. Terdengar bunyi kuat di tengah tasik. Raja Zamarul menyuluh ke arah bunyi itu dan kelihatan pusaran air yang sedang terbentuk. Semakin lama, semakin besar. Jaga-jaga Pak Daud. Raja Zamarul mengingatkan. Masing-masing memegang bibir bot. Bimbang tercampak ke dalam tasik. Perlahan-lahan bot yang mereka naiki memasuki aliran pusaran air. Mulut Pak Daud tidak henti-henti membaca surah Al-Araf agar terlindung daripada gangguan jin dan syaitan. Setelah beberapa ketika, keadaan kembali tenang. Pusaran air tadi perlahan-lahan menghilang sehingga bot yang dinaiki mereka hanyut tidak menentu. Allahu Akbar, ucap Pak Daud apabila terlihat sesuatu. Raja Zamarul keheranan namun menyedari apa yang dilihat oleh Pak Daud. Tidak jauh dari bot, kelihatan sepasang biji mata bercahaya di dalam gelap. Pak Daud. Raja Zamarul mula berasa cemas. Tenang tuan, tenang, nasihat Pak Daud. Pak Daud menyuluhkan lampu limpah ke arah sepasang mata itu. Namun sebaik disuluh, benda itu segera menenggelamkan dirinya. Raja Zamarul menelan liur apabila melihat saiz benda itu yang amat besar sebelum ia menyelam. Pada anggarannya, paling tidak saiz benda itu adalah sebesar sebuah bas. Mata Raja Zamarul liar memantau sekitar tasik itu, mencari ke mana menghilangnya benda itu. Kepalanya tidak lepas memikirkan andainya benda itu menyerang mereka, tentu mereka takkan mampu berbuat apa-apa. Aku tahu kau ada di sini. Raja Zamarul terperanjat apabila Pak Daud tiba-tiba memekik lantang. Kuat suaranya mungkin boleh didengar hingga ke tebing tasik. Keluarlah kau, tunjukkan diri kau. Pekik Pak Daud lagi. Raja Zamarul tidak pasti dengan siapa Pak Daud berkomunikasi. Namun dia meneka orang tua itu cuba berbicara dengan penunggu tasik. Tunjukkanlah diri kau. Apa, kau takut dengan aku ke? Cabar Pak Daud lagi. Ya Allah. Itu sahaja yang mampu diucapkan Raja Zamarul apabila terlihat benda itu kembali timbul di permukaan. Perlahan-lahan ia berenang mengelilingi bot. Memang benar telahannya tadi, saiz benda itu amatlah besar. Biarpun ia berenang perlahan di permukaan tasik, namun sudah cukup membuatkan bot mereka teroling-oling. Tidak boleh dibayangkannya jika benda itu menyerbu bot mereka. Suluh, suruh Pak Daud. Apa? Tanya Raja Zamarul. Suluhlah benda tu. Keras Pak Daud mengarah. Raja Zamarul gementar. Namun desakan kuat Pak Daud membuatkan dia akur lantas menyuluh benda itu dengan lampu limpah. Raja Zamarul tersentak apabila mendapati benda itu adalah buaya gergasi seperti mana yang diceritakan orang tempatan. Namun sebaik disuluh, buaya gergasi itu segera menghilangkan diri dari permukaan tasik. Kenapa yang kau lari? Kenapa yang kau lari? Kau keluar, tunjukkan diri kau. Pak Daud menjerkah. Terasa berang juga Raja Zamarul dengan tindakan Pak Daud yang mencabar penunggu tasik itu. Namun dia sedar yang Pak Daud cuba mencari Raja Zairi. Mungkin ini satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali Raja Zairi. Jangan tengking-tengking aku. Hampir gugur jantung Raja Zamarul apabila ada suara muncul di belakang mereka. Spontan dia menyuluh ke arah datangnya suara itu. Raja Zamarul menjadi kaget apabila melihat seorang gadis berdiri di permukaan tasik. Ya Allah, minta maaf. Ini rasanya kali pertama saya silap ya. Gadis. Baik, saya akan ulang balik dialognya. Jangan tengking-tengking aku. Hampir gugur jantung Raja Zamarul apabila ada suara muncul di belakang mereka. Spontan dia menyuluh ke arah datangnya suara itu. Raja Zamarul menjadi kaget apabila melihat seorang gadis berdiri di permukaan tasik. Sesuatu yang mustahil.
Mana mungkin gadis itu mampu berdiri di atas air. Apa yang kau mahu? Tanya gadis itu. Pak Daud tidak segera menjawab. Dia merenung tajam gadis itu. Ni siapa pula kau? Tanya Pak Daud. Kenapa engkau mahu tahu? Tanya gadis itu kembali. Aku mau tahulah dengan siapa aku berbicara sekarang ni. Silap, maafkan saya. Namaku Raja Safia, cucu Raja Tengah. Raja Zamarul terkejut dengan pengakuan gadis misteri itu. Siapa pula kau? Tanya gadis bernama Safia itu. Nama aku Daud bin Dahari. Aku penduduk asal di sini dan aku juga sahabat kepada keluarga Raja Tengah. Jadi aku tahu yang kau ni bukan Safia, cucu Raja Tengah. Kerana setahu aku, Safia telah mati berpuluh tahun yang lalu. Mana mungkin orang mati boleh berdiri depan aku dan berbicara seperti masih bernyawa. Jadi, siapa engkau? Tanya Pak Daud tegas. Namun Safia tertawa tinis. Terpulanglah pada engkau sama ada mau percaya ataupun tak siapa aku sebenarnya. Yang aku mau tahu, kenapa engkau kemari mengganggu rumah aku? Tanya Safia kembali. Aku kemari ni untuk mendapatkan semula cucu sebenar Raja Tengah. Cucu Raja Tengah? Tanya Safia. Engkau tak payah nak pura-pura lah. Aku tahu kau larikan dia di sini. Jadi aku mahukan dia kembali. Aku tak melarikan dia. Dia yang datang sendiri. Kau jangan berhelah lah. Aku mahukan Raja Zairi. Pulangkan dia kembali. Pak Daud membentak tegas. Kalau aku tak mahu? Tanya Safia. Mencabar Pak Daud. Pak Daud tidak menjawab cabaran Safia. Sebaliknya mulutnya terkumat kamit membaca ayat kursi. Safia sedar tentang itu apabila permukaan tasik di sekitarnya mula berkocak. Jelas dia cemas dengan apa yang berlaku. Kau mahu mencari geruh dengan aku, ya orang tua? Pekik Safia, namun Pak Daud tidak menghiraukannya. Berhenti aku kata. Marah Safia, namun Pak Daud tidak peduli. Dia terus membaca ayat kursi. Malah kali ini dia sengaja meninggikan suara sehingga dapat didengar jelas. Getaran permukaan tasik semakin kuat sehinggakan Safia tiba-tiba tenggelam ke dalam tasik. Tanpa disangka pula, muncul buaya gergasi tadi dan melibaskan ekornya ke sana ke sini seperti sedang mengamuk. Berhenti! Pekik Safia yang terkapai-kapai di permukaan air. Kau pulangkan Raja Zairi. Kalau tak pulangkan dia, aku akan hancurkan kau. Ancam Pak Daud. Bukan aku yang mahu, tapi dia yang serahkan anak saudaranya kepada aku. Pak Daud tersentak dengan kata-kata Safia itu. Dia menoleh ke arah Raja Zamarul. Air muka Raja Zamarul berlainan. Bukan riak orang yang takut, tetapi riak orang yang kesal. Kau jangan nak berbohonglah setan. Jangan kau nak main-mainkan aku. Marah Pak Daud. Aku tak bohong. Cicit Raja Tengah itu yang berjanji akan serahkan anak saudaranya supaya dia boleh kembali kaya. Beritahu Safia. Tuan Zamarul. Pak Daud merenung meminta pengesahan. Saya minta maaf. Pohon Raja Zamarul sambil menunduk. Pak Daud mengeluh. Nyata semua masalah ini dicetuskan oleh Raja Zamarul sendiri. Pak Daud mendengus. Dia kembali menoleh kepada Safia. Aku tak peduli. Aku mahu Raja Zairi dikembalikan. Pak Daud menengking keras. Takkanlah semudah tu kau nak tuntut dia semula. Janji tu janji. Mana boleh suka hati dimungkiri. Jawab Safia. Kau jangan nak main-main dengan aku, syaitan. Balas Pak Daud. Kami anak Adam takkan berjanji dengan syaitan laknatullah. Pulangkan balik Raja Zairi atau aku akan hapuskan zat kau dari tasik ni. Ancam Pak Daud. Namun Safia bagai tidak terkesan dengan ancaman itu. Tubuhnya tenggelam perlahan-lahan sebelum hilang ditelan kegelapan malam. Pak Daud mencapai batang tepus yang dibawanya. Pak Daud. Raja Zamarul memandang ke kiri kanan mencari kelibat Safia atau pembuaya besar itu dengan cemas. Tenang tuan, tenang. Banyakkan zikir. Zikir pendinding ampuh kita untuk melawan syaitan. Kata Pak Daud mengingatkan.
Raja Zamarul akur. Mulutnya terkumat kamit menuturkan zikir. Sementara Pak Daud tenang menanti ancaman yang bakal menjelma. Secara mengejut, dari dasar tasik, seekor buaya gergasi menujah ke udara sebelum menghempaskan tubuhnya ke permukaan air. Ombak besar melanggar dan menterbalikkan bot mereka, menyebabkan Pak Daud dan Raja Zamarul tercampak ke dalam tasik. Mujur mereka berdua mahir berenang. "Tuan," panggil Pak Daud. "Ya," balas Raja Zamarul yang tercungap-cungap di permukaan air. "Tuan, terbalikkan semula bot supaya kita dapat naik semula. Dan saya akan perhatikan penunggu tu," arah Pak Daud. Raja Zamarul akur. Dia segera berenang menghampiri bot yang terlangkup dan berusaha untuk membalikkan semula. Sementara Pak Daud berkawal. Sebaik bot berjaya diterbalikkan, Raja Zamarul pantas menaiki bot itu. "Pak Daud, Pak Daud," panggilnya sambil melambai mengajak Pak Daud segera menaiki bot. Pak Daud mengangguk dan berenang sepantas yang boleh untuk menghampiri bot itu. Namun dah tanpa disangka, buaya gergasi itu menujah keluar dari dalam tasik dengan mulut yang terbuka luas, mahu menelan Pak Daud. Sebagai perenang berpengalaman, Pak Daud melonjak ke udara menggunakan gelombang besar yang dihasilkan buaya itu. Di kesempatan itu juga Pak Daud melibas batang tepus ke rahang si rangkak, menyebabkan ia tercampak ke permukaan tasik. Terdengar jeritan ngeri yang meremangkan bulu roma berkumandang di tasik itu. Pak Daud akhirnya sampai ke tepi bot dan segera menaikinya. "Pak Daud, Zairi macam mana Pak Daud?" tanya Raja Zamarul cemas. "Sabar tuan, saya sedang usahakan," beritahu Pak Daud sebelum kembali membaca ayat-ayat kursi. Dia mengocak-ngocak permukaan tasik dengan tangan kanannya secara kejap, maknanya kuat, memegang batang tepus. Tanpa dijangka, Pak Daud melompat keluar dari bot dan serentak dengan itu juga buaya gergasi itu menujah dari perut tasik. Pantas Pak Daud melibas batang tepus beberapa kali ke kepala buaya itu. Ngauman keras bergema memecahkan keheningan tasik. Tubuh buaya gergasi itu terpusing beberapa kali sebelum terhempas ke permukaan tasik. Buat seketika, ia menggelepar seolah-olah menahan sakit dipukul dengan batang tepus Pak Daud tadi. Buaya gergasi itu hilang perlahan-lahan, ditelan kegelapan tasik. Pak Daud pula mengambil kesempatan itu berenang kembali ke bot. Raja Zamarul terpegun dan ternganga melihat aksi Pak Daud membelasah buaya gergasi tadi. Apabila Pak Daud sudah naik ke dalam bot, barulah dia tersedar. "Macam mana Pak Daud?" tanyanya yang jelas bimbangkan anak saudaranya yang masih tidak kelihatan. "Kuat semangat penunggu ni. Dia ni dah berkurun bermaharaja lela dekat sini. Susah juga kerja ni," keluh Pak Daud. Raja Zamarul kecewa dengan kata-kata Pak Daud itu. Namun orang tua itu tidak mengalah. Kemudian, kedengaran suara Pak Daud membacakan ayat-ayat kursi dengan kuat, seolah-olah mahu memberitahu si penunggu yang ia tidak akan dapat melarikan diri daripada Pak Daud. Tanpa disangka-sangka, muncul Safiah dari dalam tasik ke permukaan perlahan-lahan. "Kau ni sebenarnya mau bunuh kami ke?" tanya Safiah dengan nada yang berang. "Hanya Allah yang boleh mencabut nyawa makhluknya. Aku di sini cuma mahukan keturunan Raja Tengah dikembalikan," balas Pak Daud keras. "Tidak. Aku tahu kau mahu membunuh kami. Takkan aku kembalikan dia. Biarlah dia terbenam di dasar tasik bersama dengan kami," Safiah memberi ancaman. "Celaka sungguh kau ni setan." Pak Daud jadi berang dengan keberanian Safiah yang mencabarnya. Orang tua itu mengangkat tinggi batang tepus di tangannya dan mahu menepuk permukaan tasik dengannya. Namun, belum sempat batang tepus itu menyentuh air, Raja Zamarul tiba-tiba menangkap tangan Pak Daud. Nanti Pak Daud," halang Raja Kamarul. Pak Daud memandangnya keheranan. Raja Zamarul mengarahkan perhatiannya pada Safiah. Janji ni antara engkau dengan aku," pekik Raja Zamarul. "Jadi aku tawarkan galang ganti nyawa Raja Zairi itu dengan nyawa aku. Aku juga anak sulung keturunan Raja Tengah. Jadi ambil nyawa aku dan lepaskan Raja Zairi." "Tuan," Pak Daud terkejut dengan tindakan yang tidak terduga oleh Raja Zamarul. "Tak apa Pak Daud, ini semua salah saya. Sebab
tamak kan, saya nak korbankan anak saudara saya kepada syaitan. Jadi biarlah saya yang tanggung segala musibah ni, ujar Raja Zamarul dengan wajah bersungguh-sungguh. Jangan jadi bodoh, Tuan. Jadilah manusia beriman. Serahkan nasib kita pada Allah, bukannya kepada hamba ciptaannya, marah Pak Daud. Namun Raja Zamarul sudah bulat tekadnya. Dia merenung Pak Daud dengan wajah yang sayu. Bagi tahu Zairi dan isteri saya minta ampun dan maaf atas apa yang dah berlaku, pinta Raja Zamarul sebelum melompat ke dalam tasik. Tuan Zamarul, pekik Pak Daud. Pada kali itu juga muncul buaya gergasi tadi melonjak dan mengempas tubuhnya ke permukaan tasik sehingga menyebabkan bot mereka melambung tinggi. Tuan Zamarul, Tuan Zamarul, teriak Pak Daud yang tercampak ke dalam tasik. Dia tidak melihat kelibat Safiah maupun Raja Zamarul, hanyalah buaya gergasi yang kelihatan menggila di permukaan tasik itu. Namun Pak Daud tidak menyerah kalah. Beberapa kali dia menyelam, cuba mencari di mana Raja Zamarul. Namun suasana gelap di perut tasik menyukarkan pencariannya. Dia berusaha beberapa kali, namun masih gagal. Usaha Pak Daud terhenti apabila menyedari buaya gergasi yang mengamuk tadi sudah tidak kelihatan. Suasana tasik kembali tenang. Tiba-tiba Pak Daud terlihat kelibat seseorang tidak jauh dari situ. Pantas Pak Daud berenang ke arah orang itu. Tuan Zamarul, Tuan tak apa-apa ke? Tanya Pak Daud yang cemas. Dia menarik tubuh Raja Zamarul ke bot sebelum dinaikkan ke dalam bot. Pak Daud terkejut sebaik memasuki bot apabila mendapati bukan Raja Zamarul yang diselamatkannya, tetapi Raja Zairi. Liar mata Pak Daud mencari di mana Raja Zamarul berada. Namun apa yang dilihatnya hanyalah kelibat lembaga yang besar, berenang perlahan-lahan sebelum hilang di telan tasik yang gelap itu. Dia sedar Raja Zamarul sudah didagun oleh penunggu tasik. Dia berpaling ke arah Raja Zairi yang terdampar di dalam bot. Pak Daud mengeluh, mungkin takdirnya Raja Zamarul bertukar tempat dengan Raja Zairi. Allahu Akbar, ucap Pak Daud sebelum menghidupkan enjin bot sangkut bagi membawa pulang Raja Zairi dan membawa berita buruk untuk Puan Ainina. 10 tahun kemudian, Raja Zairi meneliti laporan kewangan syarikat baru Gajah Lake Resort. Terkebil-kebil dia merenung angka keuntungan yang dicatatkan taman tema itu yang dibangunkan hasil perancangan Pak Longnya, Raja Zamarul yang telah mengorbankan nyawanya. Raja Zairi mencampakkan laporan kewangan itu ke atas meja. Dia menjeling jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba telinganya ditusuk tangisan nyaring. Pantas dia bangkit dan menuju ke bilik sebelah. Raja Zairi segera mencapai seorang bayi di atas buaian yang sedang menangis. Dengan lemah lembut sambil mendodoikan bayi itu, dia mendukung bayi itu sambil mengharapkan bayi itu kembali terlena. Namun tidak reda tangisannya, malah semakin kuat pula jadinya. Bang, satu suara menyapa. Seorang wanita muda muncul di depan pintu. Marina, balas Raja Zairi sambil menoleh kepada wanita itu yang merupakan isterinya. Zaki, bangun. Isterinya bertanya soalan yang sudah diketahui jawapannya. Nak kena tukar lampin tu kot, teka Marina. Tak apa, awak pergi tidur. Biar saya tukar lampin si Zaki ni. Isterinya tidak berkata apa, sekadar mengangguk sebelum kembali ke bilik tidur. Raja Zairi seperti yang dijanjikan kepada isterinya, menukar lampin anaknya. Selesai tugas itu, dia kembali meletakkan anaknya ke dalam buaian. Bayi itu kembali lena dengan tenang. Raja Zairi merenung anaknya sambil tersenyum. Zairi. Kedengaran satu suara memanggil. Raja Zairi terkejut apabila melihat Pak Longnya, Raja Zamarul, berdiri di penjuru bilik. Pak Long. Raja Zairi terpegun, tidak percaya melihat susuk tubuh itu. Zairi, kami menuntut janjimu, Zairi, ujar Raja Zamarul. Raja Zairi tidak berkata apa.
Dia tahu apa yang dimaksudkan lembaga yang menyerupai Pak Lunya itu. Dia merenung anaknya yang nyenyak tidur. Sampai masa dia perlu memilih anaknya atau kemelaratan hidup.